My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 185 hingga 189 yang telah pun kita ikuti pada Isnin lepas hingga hari Jumaat, dan pada hari ini kita bertuah untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Said Shahrizan Said Muhammad. Selamat datang Doktor. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah. Lama nak jumpa. Ya betul. Okey. Tapi kita sebelah je Ustaz ya. Sebelah. Dekat dia. Dekat, ya. Tapi R&D orang Yalah. penting di Jabatan Agama Wilayah Persekutuan ya. Pejabat mufti. Pejabat mufti, pejabat mufti yang penting untuk sama-sama kita dapatkan pencerahan demi pencerahan pada hari ini. 5 halaman yang kritikal di dalam surah Al-Anfal di bahagian hujung, dan di awal surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah yang tidak ada bismillah di sebaliknya. Itu apakah isi intipatinya yang ingin kita sama-sama ikuti pada hari ini. Dan juga kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak mengulang kaji pada hari ini. Kita ada Dr. Said kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita sama-sama ingin melihat kepada senario semasa dan juga melihat kepada apa yang ada dalam surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah ya, di mana kalau kita ambil secara umum dahulu, kita terus ingin bersama dengan Dr. Said Shahrizan, iaitu surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ini kalau di luar negara dahulu ketika peristiwa September 11 Ustaz ya, peristiwa yang kapal terbang hentam dekat New York tu, saya berada dekat sana. Antara perkara yang sering mereka tanyakan ialah orang Islam ni memang ganas. Teroris. Dia kata surah Al-Anfal, surah At-Taubah sebagai buktinya. Tapi waktu tu saya pun tak berapa faham sangat surah ini. Jadi kalau boleh Ustaz ceritakan sikit, betul ke agama Islam ni menggalakkan perang ataupun sebenarnya perang ni apa dalam Islam? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil sahabat saya Ustaz Fazrul. Begitu juga sahabat saya, lama juga tak jumpa, Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Bacaan permulaan tu kita rasa semangat, membuka hati, keinsafan dan seumpamanya. Jadi bacaan tadi Ustaz Tirmizi dan pembukaan daripada Al-Fadil Ustaz Fazrul tu ialah mendatangkan satu mood yang sangat baik untuk kita berbincangkan pada hari ini tentang surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal pun pembukaan cerita pasal harta rampasan perang ya. Jadi itu kelebihan yang kalau kita kata sebut saja harta rampasan perang ni, dia adalah salah satu 5 perkara keistimewaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada umat terdahulu. Kalau umat terdahulu perang, harta musuh tak boleh ambil. Hapuskan. Tapi umat Nabi Muhammad dibenarkan. Cuma orang tanya saya, Ustaz, zaman sekarang ni kalau kita perang,
nak bawa balik kereta kebal macam mana? Tak reti nak bawa. Ya. Jadi itu kita tak tahu macam mana nak komen lah kan. Kena tanya pada Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan lah Tentera lah kan. Dia boleh buat stay part ke apa, kita tak tahu, wallahu alam. Tapi memang dibenarkan itu. Kita nampakkan satu galakan untuk berjihad, dan jihad dari segi sudut Islam tu bukan sembrono saja, bukan asal kata boleh berwenang-wenang untuk membunuhnya. Ya, dalam Al-Quran, fa in qataluukum faqtuluhum, kalau kita diserang kita lawan balik, ya, maksudnya adalah satu usaha yang terakhir. Bahkan kalau dalam peperangan ni adalah lebih menjurus kepada mereka yang menentang Islam itu sendiri. Islam datang menguasai dunia, masuk ke satu tempat, menawarkan hidayah Allah, menawarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam lagi bagus. Kalau tak masuk Islam, kena duduk di bawah pemerintah Islam dan bayar jizyah dan taat pada pemerintah. Kalau tak ada, yang kedua-dua ni tak nak terima, yang ketiga, option yang terakhir. Ini sudah menunjukkan bahawa dalam hal ini bukanlah masuk saja perang, masuk saja perang. Ada diplomasi yang dituntut dalam Islam itu sendiri. Sirah bagaimana ghazwah yang berlaku pada zaman Nabi, tak cukup lagi dengan zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Bagaimana memang kita lihat, ya, bagaimana zaman Sayyidina Umar hanya menawan Baitul Maqdis dengan dia menaik keldai. Dapat padri dekat Baitul Maqdis itu serahkan kunci kepada Sayyidina Umar tanpa peperangan pun, dan masyarakat Kristian Yahudi tetap bebas dengan agama mereka, masih beragama, ya. Tapi dengan syarat, ya, iktiraf Islam sebagai pemerintah, bayar jizyah. Mereka boleh terus, tak adalah kita kata masuk Islam kena paksa bunuh, tidak. Sebab kata orang ada pemuka-pemuka orientalis liberal mengatakan Islam itu tersebar dengan pedang. Itu tidak benar sama sekali. Bukti kalau kita lihat empire sampai dekat Andalus, kita lihat masih lagi ramai Kristian hidup dengan bebas, tak ada masalah. Maka tidaklah sewenang-wenangnya peperangan itu untuk dilakukan. Sebab kata orang itulah option yang terakhir. Option yang terakhir. Ada tapi bukan itu matlamat yang paling utama. Tapi dia ada, kita tak nafikan sebahagian daripada agama juga. Dan bukan kata apa, peperangan ini sebahagian daripada kehidupan. Kita tak kiralah mana-mana tamadun, Ustaz. Tamadun sebelum mana-mana lagi pun, sehinggalah tamadun Islam, peperangan tetap ada. Ini menunjukkan sunatullah. Benda yang tak boleh kita nak lari. Contoh macam kita lah, Ustaz, ada khilaf. Antara ulama ada khilaf. Orang kata Ustaz ni tak habis-habis khilaf, dia kata. Khilaf tu sunatullah. Fitrah Allah. Kata jangan kata ustaz-ustaz saja khilaf, bukan mazhab saja khilaf. Ya, doktor-doktor pun khilaf. Nak pergi bedah tu ada 3 pendapat doktor. Doktor kata ini tak kena tunggu jantung stabil dulu baru bedah. Tak boleh. Jadi apatah lagi yang lain-lain, bidang-bidang lain dan sebagainya. Sama juga peperangan, ia memang berlaku daripada zaman ke zaman, dan inilah menunjukkan bahawa itu tuntutan hidup. Yang mana kalau diguna dengan cara baik, baiklah jadinya. Kalau salah guna, dia akan merosakkan masyarakat dunia dan seumpamanya. Baik, Dr. Syahid Sharizan, itu adalah jawapan, ya, kepada tuan-tuan, untuk saya juga, untuk kita memahami sebenarnya sampai kepada surah nombor 8, nombor 9 ini. Kalau bercakap tentang perang, ramai sahaja orientalis, orang-orang bukan Islam yang bertanya kepada saya, kepada tuan-tuan, berkaitan dengan perang ini. Sebenarnya jawapannya yang telah dikongsikan sebentar tadi, bahawa perang adalah solusi terakhir untuk melindungi selepas ditawarkan hidayah, selepas orang itu bersetuju untuk menghormati law of the land, ya, kepada peraturan kawasan setempat itu. Kalau kita ni dekat Malaysia kena bayar cukai lah, Ustaz, bayar cukai, ya, ataupun kita ada peraturan-peraturan untuk satu negara, ketaatan keselamatan bagi satu negara. Tapi kalau cukai pun tak nak bayar, nak masuk Islam pun tak nak, pasal kalau Islam tu bayar zakat, kan. Jadi kalau dua-dua dia tak nak mematuhi kepada social kontrak sosial, maksudnya orang ni kau memang tak layaklah berada dalam sosial kami. Itu poin yang sedang disampaikan apabila kita bertemu dengan istilah qital di dalam Al-Quran. Dan ada peraturan, Ustaz, ya. Ada peraturan. Itu sebabnya kita nak melihat kepada salah satu peraturan pada ayat 185, muka surat 185 pada ayat yang ke-65 hingga 66. Yang ada dimulakan dengan istilah ya ayyuhan nabi, berbanding dengan tempat lain ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Di sini ada ya ayyuhan nabi, yang kita nak lihat mengapa ada perkataan ini, dan mesej ini untuk siapa sebenarnya? Khas untuk nabi saja ke, ataupun juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kita baca dahulu daripada ayat 65 hingga 66 dipimpin Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 65 66, dan kalau kita merujuk kepada ayat 64 itu bermula dengan ya ayyuhan nabi, ya, kemudian pada ayat yang ke-65 juga ada ya ayyuhan nabi, ya, diikuti selepas itu ayat 66 al-an, pada hari ini, ya, sekarang ini khaffafallah, Allah meringankan. Ada dua mesej yang bermula dengan ya ayyuhan nabi pada ayat 64 65 tu Ustaz, ya. Kalau Ustaz boleh komen ataupun memberikan penjelasan mengapa kat sini tak digelar ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya ada jumpa, pengalaman saya cerita sikit, saya pernah jumpa dengan seorang aktivis yang dia berpemikiran liberalisme. Okey. Dia cerita pasal ayat ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dia kata arahan perintah tu dia kata hanya untuk nabi. Hanya nabi saja ada kuasa untuk perintahkan supaya isteri-isteri dia dan wanita yang hidup sezaman dia saja tutup hidup. Maksudnya Allah tak kata kita suami. Kenapa Allah tak kata ya ayyuhal mu'minun, ya? Ya qulu li azwajikum. Oh, tak ada kata macam tu. Jadi ini dia memang dia nak menghalalkan benda yang haram. So dia akan pusing dia kata macam tu. Maksudnya dia nak beritahu bahawa tak payahlah nak tutup tak aurat pakai tudung, dia kata. sebagainya. Awak sebagai suami awak tak ada hak nak suruh isteri awak pakai tudung. Sebab apa? Perintah suruh pakai tudung hanya nabi saja, dia kata. Nabi saja. Saya jawab balik, ya, awak terima hadis tak? Saya terima hadis. Dia tak berani nak kata tolak hadis. Saya kata dalam Al-Quran hadis 40, ya, hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, yang tak ada pertikaikan kesahihannya, ya, ulama zaman berzaman. Dalam satu hadis Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali benda yang baik, yang suci saja. Dan Allah sambung lagi innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin. Allah perintah kaum mukmin seperti mana Allah perintah golongan para nabi dan rasul. Kemudian Nabi membaca ayat ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ya. Maksudnya Nabi nak bagi isyarat, walaupun ayat ni dia kata ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salih, walaupun ayat ni dikhususkan untuk para rasul, tetapi Nabi kita sebenarnya untuk para mukmin juga, pengikut-pengikut rasul juga. Nabi sini dah cakap, ya, siapa kita nak kata khusus untuk Nabi? Nabi kata walaupun ayat itu untuk para nabi, untuk Nabi, tapi Nabi sendiri yang explain.
Nabi sendiri yang kata bahawa ayat ni untuk orang Islam juga. Cuma adalah perbincangan ulama, ya, kenapa dikhususkan kepada Nabi SAW. Antara sebab mungkin Ustaz Fazul boleh tambah lagi macam mana ke, ya, tentang ayat ayuhan Nabi, kenapa banyak ayat yang cerita pasal wahai Nabi. Ini satu ijaz dan menunjukkan bahawa Al-Quran ni bukan daripada Nabi SAW. Memang daripada Allah. Kalau Nabi nak buat Al-Quran sendiri, dia takkan buat ayat macam tu. Ini menunjukkan memang Al-Quran ni memang ada Allah, benda yang sangat-sangat agung menurunkan ayat Al-Quran pada Nabi SAW, dan bunyinya memang perkataan yang kita hayati betul-betul perkataan Tuhan pada hamba dia. Ya. Itu antara ijaz lah, ya. Tapi bila kita sebut tentang ini, tentang menggalakkan peperangan bukan pada Nabi saja-saja, dan jelas harridil mukminina, maksudnya Nabi sebagai ketua, Nabi sebagai pemimpin, ya, bertunjangkan kepimpinan ini yang mengepalai ketenteraan Islam ketika itu, sentiasa membakar semangat umat Islam ketika itu supaya jangan takut dengan musuh. Kuasa Allah sentiasa ada, Ya. mengatasi segala-galanya. Insya-Allah 20 orang dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, Allah boleh hantar berapa ramai malaikat, 20 boleh ratuskan 200. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut berapa ramai kumpulan yang kecil, ya, mengalahkan kumpulan yang besar. Peristiwa Jalut dan Taulut dalam Al-Quran dirakamkan, itu memang jelasnya. Jadi bab kata orang, walaupun ayat-ayat itu bunyinya hanya untuk Nabi, pada hakikatnya untuk kita juga. Ya, cuma adalah beberapa hukum yang ada khusus untuk Nabi, itu cerita lainlah. Ya. Macam, ya. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Syed Sharizan menjelaskan kepada kita, ya, maksudnya apabila Nabi sendiri, ya, menjelaskan bahawa perintah untuk rasul itu juga adalah untuk orang yang ikut rasul, ya. Siapa yang tak ikut rasul tu memang dia akan cubalah nak belok-belok Ustaz, kan, untuk menyatakan bahawa ini rasul sahaja. Kalau orang hormat sangat kepada seorang sultan, kan, pada raja, maka dia akan ikutlah kepada raja tersebut, ya. Kalau hormat kepada seorang rasul, ya, ittiba' ala rasul, memang ikut dekat-dekat. Maksudnya rasul buat macam Ibnu Omar, Ibnu ya. Umar, ya, betul. Memang kalau katakan Omar pun sendiri ataupun sahabat tengok Hajar Aswad tu, kalau Nabi tak buat, mereka pun tak buat, betul, kan. Tetapi kerana Nabi buat, betul, itu yang dimaksudkan dengan ittiba'. Jadi daripada ayat yang kita bincangkan sebentar tadi, ayat 65 64 ini, perintah untuk Nabi yang Dr. Syed Sharizan sampaikan, juga mesej untuk kita. Nabi beri semangat sebagai ketua panglima perang. Pada waktu itu statusnya Nabi sebagai panglima perang, maka ini jugalah yang perlu disampaikan oleh pengikut-pengikut Nabi yang juga panglima ketua-ketua perang, ya, untuk sentiasa menebarkan ataupun memberi semangat kepada orang yang beriman berjuang dengan sepenuh hati. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi ini sebenarnya Ustaz, ya, bila ada orang kata bila baca pasal Bani Israel sahaja, kan, tak ada kaitan dengan saya, kan. Sama jugalah kaedahnya, ya, di mana sebenarnya pengajarannya untuk kita pasal Bani Israel, tak tahulah dia baca ke tak untuk sekarang ni. Yang bacanya adalah kita. Nah, jangan sampai kita baca tapi jadi perangai macam Bani Israel. Baik, kita nak bergerak kepada halaman 186 di mana kita dibekalkan dengan satu ayat pada ayat 74, ciri mukminina haqqan, ya. Pada ayat 64 kita baca dahulu bersama 74, ya, ayat 74 bersama Ustaz Tirmizi, di mana ini adalah antara ayat terakhir, dua ayat terakhir dalam surah Al-Anfal. Tetapi dalam masa yang sama, dua ayat pertama dalam surah Al-Anfal juga bercerita tentang mukminuna haqqan, ya, tentang mukmin yang sebenar-benarnya. Apa kaitan di antara dua ayat ini? Apakah tanasubnya? Kita dengar daripada Ustaz Dr. Sharizan, tapi kita dengar dahulu, kita baca ayat 74 bersama, insya-Allah. InsyaAllah kita berpindah pada ayat yang ke-74 muka surat 186, ciri-ciri mukmin yang sebenar yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebelum tu tadi sebut, bila sebut pasal peperangan, saya ada soalan sikit sebenarnya. Ya, soalan peribadilah maksudnya. Dia sebut tentang perang ni, dia nampak macam semangat jihad dan sebagainya. Dalam Quran sebut kalau jumpa musuh jangan kamu berganjak dan sebagainya. Dia ada sebuah hadis yang disebut la tatamannau liqa al-adu, kan, yang kamu berharap jumpa musuh. Salah satu adab yang Islam ni, bagaimana dari sudut keutamaan? Okey, Ustaz jawab, saya baca dulu lah. Baca dulu Ustaz. Okey, bagus soalannya. Ayat 74, jom sama-sama kita baca sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 74 dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, satu kumpulan, dan kumpulan yang kedua dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperolehi keampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Ini adalah ayat yang lebih kurang sama seperti ayat nombor 2 surah Al-Anfal, tapi di sana bercakap tentang bila diingatkan nama Allah, gemetar hati, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Allah tambah satu lagi, darajat di sana, termasuk juga dalam mendapat keampunan dan juga rezkun karim. Jadi ini adalah dua ayat yang hampir sama, tetapi ia pastinya mempunyai maksud yang tersendiri. Kita akan bincang lebih lanjut lagi selepas rehat, tapi soalan awal daripada Ustaz Tirmizi tadi itulah kita jawab dulu Ustaz ni. Boleh kalau Ustaz jawab dulu. Dalam hadis jangan mengharap bertemu musuh, tapi tengok dalam surah Al-Anfal, surah At-Taubah ni boleh tahan tu. Sila. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi, soalan yang sangat cantik tadi. Jadi kembali pada soalan yang awal sekali, cerita yang saya kupaskan, begitu juga Al-Fadhil Ustaz Fazrul kupaskan, dalam erti kata itulah Islam tidak menggalakkan peperangan. Sampai Nabi cakap macam tu, jangan kamu mengharap jumpa musuh. Maksudnya jangan asyik-asyik nak perang, asyik-asyik nak perang. Maksudnya tapi bila dah jumpa musuh jangan lari pula. Dah jumpa terus. Tapi jangan cari musuh. Maksudnya kalau ada diplomasi. Sebab itu Islam kedamaian tu kedamaian. Sebab itu Mekah, Fatuh Mekah, ya, walaupun Nabi bawa pedang, Nabi pakai topi besi, baju besi, memang bersedia untuk perang. Okay. Nabi tak berihram ketika itu. Patut masuk Mekah, masuk tanah haram, dah kena berihram, dah sampai dekat mikot tu kena pakai ihram. Tapi tak, Nabi dengan baju besi, topi besi, dengan pedang. Kelengkapan perang. Ya. Tapi masuk tak perang juga. Sebab apa? Diplomasi berjaya. Nampak? Jadi kat sini nampak memang Nabi kata, aku nak masuk ke Mekah ni bukan nak perang. Tapi orang menjual, kita membelilah. Tapi orang tak menjual. Okay. Tak payah beli, jimat duit. Tak? Ya, jadi benda macam tu jangan mengharapkan. Maksudnya tak perlulah kita, kalau boleh nak selamatkan dia, selamatkan nyawa. Walaupun dengan musuh, kalau dengan diplomasi yang mana tak perlu nak menggugurkan nyawa-nyawa musyrikin. Kalau ada cara yang mana mereka boleh duduk di bawah pemerintah Islam, mereka bayar jizyah, walaupun tidak masuk Islam, insya-Allah lama-kelamaan kita mengharapkan mereka masuk Islam. Dan itulah keutamaan. Itu keutamaan dia. Itu yang boleh saya jawab lah Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Syed Sarizan. Jelas ya, kita mengulang-ulang mesej bahawa Quran Islam ini bukan agama perang. Ya, perang itu adalah akhir kalau ianya perlu melindungi dan juga memperjuangkan kepada kebenaran. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini menjawab soalan mukminuna haqqan. Baik, Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time pada hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Sarizan untuk kita terus membincangkan tentang bagaimana intipati halaman terakhir daripada surah Al-Anfal, di mana surah ini adalah surah Madaniyah, surah yang turun selepas Nabi berhijrah daripada ke Madinah itu, dan surah ini adalah surah yang penuh dengan panduan disiplin bagi sebuah organisasi untuk berjaya. Analisis tentang Badar dilaksanakan, dan apabila sudah mendapat peluang untuk membahagi-bahagikan, ada ghanimah. Apabila sahabat bertanya kepada Nabi,
ya tentang Anfal ini, Allah memberi 40 ayat pertama sebagai lecture, sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Sebelum pada ayat 41 Allah memberitahu jawapan, iaitu 1/5 adalah untuk Allah dan Rasul, dan yang selebihnya itu boleh dimanfaatkan oleh tentera-tentera pada waktu itu. Pentingnya untuk jelas hala tuju dalam kehidupan, dalam perjuangan, agar jangan sampai mengharapkan komisen, bonus semata-mata, tetapi segala kerja itu adalah kerana Allah, tanpa menidakkan bahawa ada bahagian masing-masing di dunia ini. Jadi ini adalah antara perkara yang ingin kita bincangkan. Sebentar tadi sebelum rehat kita sudah melihat kepada ayat 74 menceritakan tentang kumpulan mukminuna haqqa, orang beriman yang sebenar-benarnya, yang juga disampaikan pada ayat 2 daripada surah Al-Anfal. Terus kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Syarizan untuk menjelaskan, Ustaz, apakah kaitan dua ayat tersebut, agar mana satu yang saya kena jadi, yang ayat 2 ke ataupun ayat 74 ini sendiri. Silakan. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Baik, orang yang baca terjemahan ni, dia sebab tu kita kena buka tafsir, kita kena buka konsep dari segi sudut makna Al-Quran yang sebenar. Yang ni kata bila sebut nama Allah dia rasa takut. Ini iman. Tapi ni kata lain pula, berhijrah, berjihad lain. Jadi dia kalau kita lihat perbahasan di kalangan para ulama, sebab itu ada kata-kata Ibnu Umar, dia kata al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu bicara, kata-kata dan amalan, bukan hanya hati. Kalau ayat kedua daripada surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka hatinya rasa gentar. Ya, lepas tu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah imannya. Ya, jadi dalam hal ini cerita tentang keimanan dalam hati, i'tiqad. Apabila dia betul-betul tinggi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut saja nama Allah, konsep ihsan tu datang. Takut pada Allah, takut dengan dosa sendiri, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian keimanan hati itu. Berbanding kalau golongan munafik, sebut nama Allah ke, sebut 30 juzuk depan dia buat tak tahu ya, sebab iman tak ada. Itu tidak melengkapilah catra-catra yang menepati kriteria seorang beriman. Manakala ayat yang ke-74 pula ada dari segi sudut amalan. Maksudnya iman itu bukan saja terbukti pada hati, hati itu hanya dinilai oleh Allah, tapi manusia menilai keimanan itu melalui amalan dan kata-kata. Jadi apabila disebutkan bila dia itu imannya kuat dalam hati, maka dipotretkan dalam bentuk amalan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, atau fi riwayah bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih pecahan, dalam riwayat 60 lebih. Maksudnya pecahan tu amal-amal soleh apabila dihimpunkan, inilah yang menunjukkan tanda-tanda keimanan seseorang. Ada buktinya. Bukti dia iman. Ya. Kalau dapat buat yang ke-70 lebih itu memang makam tertinggi lah. Ya, maksudnya kalau dapat kita sebagai mukmin, kita buat yang sebaik mungkin. Tapi Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dia mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang keimanan. Nama kitab tu Syu'abul Iman. Itu sangat bagus dibaca, dan buku tu pun ada saringan yang diringkaskan lagi untuk kita lebih faham apakah 60 lebih ataupun 70 lebih sebagai satu bukti keimanan seseorang itu. Antaranya disebutkan dalam ayat 74 yang dibacakan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Ya, dia kata mereka yang berhijrah. Berhijrah tanda keimanan, meninggalkan harta benda, meninggal kebun, meninggalkan yang jutawan, tinggalkan hartanya pasal beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nak selamatkan akidah. Itu tahap tertinggilah. Ya, sampai kata orang, bayangkan kita tinggalkan rumah banglo besar-besar pasal apa? Nak selamatkan akidah, nak selamatkan Islam, nak selamatkan maruah Islam. Maka tidak hairanlah pengorbanan seperti ini menunjukkan tingginya keimanan seseorang, maka tidak hairanlah Allah mengatakan humul mu'minuna haqqan. Betul-betul beriman. Kalau orang yang tak betul-betul kuat imannya, tak apalah, nantilah tinggal ya, kita nak selamat akidah nantilah, hartaku lebih penting. Itu mungkin. Ya, begitu juga disebutkan mereka yang berjihad fisabilillah. Ya, bila ditanya oleh sahabat, seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dia kata apakah amalan terbaik dalam Islam? Nabi kata as-salatu fi waqtiha, solat pada waktunya. Ya, kedua birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Ketiga al-jihadu fi sabilillah.
Maksudnya ialah solat sudah tentu hak kita pada Allah, manakala hak pada ibu bapa kita juga melakukan, maka jihad terletak nombor 3 ni hak agama, untuk menjaga agama. Kita sanggup berjuang, kita tahu risiko depan mata kita. Kita tahu nyawa kita boleh melayang, tapi disebabkan keimanan, tak apalah, nyawa hilang pun tak apalah. Biar bini aku jadi janda tak apalah, anak aku jadi yatim, yang penting aku nak kerjakan syahid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak heran Allah kata humul mu'minun haqqan. Sebab apa? Sanggup korbankan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni tak tentu lagi, Ustaz. Tak tentu lagi. Cuba kalau kata jihad, oh kita nanti alasan, saya tak gerti pegang senapang. Saya tak gertilah, tak apalah, bagi orang lain dululah. Tak tahu lagi. Dia tak pasti lagi iman saya. Ustaz Fazrul dengan insya-Allah lah. Ya. Dan begitu juga ya. Awau wa nasaru, maksudnya mereka yang sanggup habiskan harta, golongan Ansar. Ya, mereka menganggap orang asing ni, dia kata macam saudara sendiri. Ya, ada yang bagi anak-anak dara ni kau kahwin, ada yang nak ceraikan salah seorang isterinya, nak serahkan pada saudara muhajirin dia. Ada yang 2 tingkat rumah, satu nak bagi kat kawan muhajirin itu. Korban yang sangat besar. Kita ni kat Malaysia ni bagaimana nak meraihkan orang asing. Sebahagian orang kita ni ialah walaupun dia tu bangsa asing dan negara asing, tetapi dia agama, saudara seagama Islam kita. Isu pasal Rohingya, Ustaz ni, tahun lepas ya, kerajaan cuba nak selamatkan, cuba nak apa, ada masyarakat kita yang bising. Kenapa nak lebih-lebihkan sangat orang Rohingya ni, orang Malaysia lagi susah. Yalah, maksudnya jangan lupakan orang susah kat Malaysia, tapi dalam masa yang sama ada orang susah kita kat luar tu perlu ditolong. Kita menunjukkan sebahagian masyarakat kita kat luar tu nak dibandingkan dengan keimanan orang Ansar, jauh sama sekali. Jauh sama sekali. Ya, masih lagi sikap mementingkan diri sendiri itu sangat kuat. Jadi maksudnya menghormati kepada orang daripada luar yang memerlukan bantuan, terutama atas dasar iman ini. Iman, betul. Penting sebagai orang yang iman yang sebenar-benar. Betul. Jadi itulah bukti, maksudnya ayat ni nak ceritakan, ayat nombor 2, hati, kekuatan iman pada hati itu kesan dia bagaimana. Sebenar Allah saya takut. Ayat yang 74 ni cerita tentang pembuktian iman dalam hati itu melalui amalan. Antara yang tertinggi jihad. Ya, sanggup korbankan nyawa pasal iman punya besar dan sebagainya. Jadi itu, terima kasih diucapkan pada doktor. Itu kaitan antara ayat 2 dan 74 sebentar tadi. Maksudnya dia bukanlah pilihan sebenarnya ya. Itu adalah itulah Ustaz Tirmizi ada kongsi sebelum ini kan, bercakap tentang kalau Allah bagi sekaligus sahaja semua ciri-ciri mukminun haqqah itu kan, jenuh kita nak mengamalkannya, tapi Allah bagi sikit, okey rasa dah boleh dah ni. Rupanya ada lagi kan. Ada lagi depan lagi. Jadi ia adalah sebagai satu dos makan macam makan ubat lah kan. Makan sikit-sikit untuk menenteramkan, untuk merawat kepada hati kita berbanding dengan diberi sedebuk ubat tersebut. Mungkin boleh mati pun kan kalau makan ubat sampai 30 biji sekaligus. Dan ini adalah bagaimana pendekatan yang digunakan di dalam Al-Quran untuk sama-sama kita dapat hargai. Baik, kita nak bergerak kepada surah yang ke-9, surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah pada muka surat 187. Kita melihat kepada ayat ini yang telah pun kita belajar tuan-tuan sekalian, dan satu daripada perkara yang menarik apabila di dalam surah ini ya, pada ayat yang kedua ada beri peluang. Walaupun dah 6 ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dihantar kepada Ali, sampaikan kepada Abu Bakar ketika dalam perjalanan ke Mekah itu, tolong beritahu, isytiharkan di haji nanti 6 ayat ini. Ada disclaimer. Ingatkan biasanya kalau orang dah berperang, dah menang ni Ustaz ya, sila get out kan. Tapi ini katanya ada bagi 4 bulan. Kita baca dulu ayat yang kedua, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana apa maksud di sebalik 4 bulan ini. Lepas 4 bulan kena keluar ke ataupun apa sebenarnya. Kita baca ayat yang kedua daripada surah At-Taubah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله. Surah Al-Nazim. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Tuan-tuan sekalian, ayat ini dibacakan kepada orang-orang musyrik yang masih lagi ada dekat Mekah ya. Pada waktu itu Fathu Mekah sudah berjalan pada 8 Hijrah dan kemudian Abu Bakar, Nabi tidak pergi lagi ke Hajj pada waktu ini, membuat pengumuman ya. Saidina Ali membuat pengumuman ini, kira adalah orang musyrik dekat depan mata ya, dengar kata okey 4 bulan bolehlah berjalan-jalan ini. Tapi apa maksud di sebalik 4 bulan dan selepas itu mereka kena buat apa setelah pengumuman besar-besaran dilaksanakan di depan Kaabah ini? Silakan Ustaz. Baik, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ni kisah 8 Fathu Makkah, bulan 9 Sayyidina Abu Bakar pergi Haji Akbar tu, sampaikan pesanan kepada kaum musyrikin dekat Mekah. Ya, maksudnya Mekah tu sudah menjadi Darul Islam. Sudah menjadi bawah pemerintahan Islam. So maka secara rasminya orang musyrikin dekat Mekah dan sekitarnya mesti mentaati pemerintahan ketika itu. Maksudnya pembukaan kota Mekah secara aman dan pembesar-pembesar Quraisy telah mengiktiraf mereka pun takut nak memerangi Rasulullah dan para sahabat. Secara automatik mereka menyerahkan kunci Kaabah, menyerahkan tampuk pemimpinan Mekah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara rasminya Mekah sudah menjadi negara Islam. Namun ada kabilah-kabilah mana-mana golongan musyrikin yang masih nak mentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ikutkan Nabi nak serang time tu juga. Ya, tapi kata tak apa 4 bulan. 4 bulan, bagi masa dalam 4 bulan dalam menurut riwayat yang ada khilaf, ada kata bulan-bulan haram, ada kata yang masyhur iaitu bermula daripada 10 Zulhijjah sehingga ke Rabiul Akhir. Itu diberi masa 4 bulan tu, kamu nak pergi mana ke kami tak serang. Bagi peluang untuk kamu, kalau nak lawan pergi keluar cari tempat mana-mana ke, cari tempat yang boleh selamatkan nyawa kamu. Tapi kalau rasanya nak terus muahadah ataupun untuk perjanjian yang baik, maksudnya untuk berada di bawah tampuk Islam, silakan, tak ada masalah. Itu peluang yang Nabi SAW bagi. Ini tunjukkanlah kita ni bukan nak lawan orang sangat, kita masih bagi peluang untuk mereka berfikir ya. Dalam masa 4 bulan itulah mereka nampak bagaimana keadilan Islam. Mereka tak ada rasa tertekan. Walaupun datangnya Islam, Nabi dah larang tak ada lagi berhala dekat sekeliling Kaabah. Dalam Kaabah pun tak ada. Dan kedatangan Islam, Fathu Makkah ketika itu tidak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Tidak lagi bersiul, tak ada bernyanyi-nyanyi. Maksudnya kontrol. Tapi orang yang nak sembah berhala kat rumah tu lantak dia lah. Tak ada masalah, no problem. Mereka masih lagi boleh meneruskan kepercayaan masing-masing. Ya. Tapi kalau masihlah nak menentang Islam, tak apa 4 bulan. Dalam masa 4 bulan itulah kamu merancang apa-apa sekalipun, rancang ya, kami tetap akan serang. Dan perancangan kamu nak jatuhkan Islam sama sekali tidak akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menghina agama. Malah kamu menghina kamu sendiri dan kamu akan tunggu akibat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita kata toleransi dalam Islam itu sendiri. Maksudnya peluang nak nampakkan cantiknya Islam, nak bagi orang berfikir, tidak gelojoh dan tidak memaksa. Maka inilah kalau kita lihat ayat ni merupakan satu penerangan yang sangat hebatlah kalau kita baca tafsirnya, kalau kita baca asbabun nuzul dan seumpamanya, kita nampak keindahan Islam dalam meraihkan golongan-golongan yang enggan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sebenarnya Ustaz ya, kalau kita melihat bahawa diberi masa 4 bulan. Jadi lepas 4 bulan, 4 bulan ni sebenarnya untuk mengelakkan mereka ni menyerang. Ya, menyerang. Tapi kalau lepas 4 bulan dia masih lagi dia tidak masuk Islam, ya. Tapi dia tak serang. Okey ke tak okey dia duduk kat Mekah? Dia kalau ikutkan dia kalau tak nak bayar jizyah, ya,
dia tetap dikira Bukan melawan Islam lah, macam melawan. contoh kita kan lah, macam tak bayar LHDN kan. Tak bayar apa, dah tak surat. Kalau tidak kena saman. Ya, tapi bila dia menentang arahan pemerintah tu, maksudnya dia isytihar melawan pemerintah. Dan dia akan menyebabkan hasutan pada kabilah-kabilah lain. Jadi maka ini perlu dikekang. Maka antaranya dah tak ada jalan lain, diperangilah gitu. Sedangkan peluang diberikan, mungkin kata, kena bayar jizyah. Kenapa bayar jizyah? Tu nak bayar jizyah masuk Islam. Ya. Settle, selesai masalah. Itu yang kalau kita lihat di dalam surah ini pun ayat yang ke-5 iaitu jika mereka bertaubat dengan tanda taubat tu solat dan bayar zakat kan. Bayar zakat, Itu kalau orang Islam dia ada bayar cukai juga, zakat. Dan kalau orang yang bukan Islam dia bayar jizyah tadi, Okey. kan, tanda Super bahawa juga maksudnya kalau dia kata nak mempertikaikan orang bukan Islam kena bayar jizyah, orang zakat pun bayar zakat juga, kena bayar zakat. Kan? Ya. Dan ada peruntukan fiqah juga. Islam tak zalim. Orang ada pun tanya, ustaz, bagaimana kalau orang bukan Islam pada zaman Nabi? Dia memang fakir miskin. Kena bayar jizyah juga ke? Ada perbincangan ulama. Islam ada timbang tara dia. Tak adalah zalim. Itu sekali, saya ni tak beriman pada Allah tapi miskin, duit tak ada. Tak adalah Islam nak paksa macam tu. Ada peruntukan fiqah, ulama-ulama ada bincangkan sampai tahap begitu sekali. Cuma ulama bincangkan bara'atul zimmah, dihutang ke ataupun disebabkan fakir, gugur saat itu bayar jizyah, ataupun bila dah kaya kena bayar balik, kena qada balik. Itu ada perbincangan panjang di kalangan para ulama lah. Jadi menunjukkanlah bahawa, nak ceritakan bahawa kalau orang kafir miskin sekalipun tak mampu nak bayar jizyah, tak payah bayar jizyah. Macam tu. Jadi nampaklah kita tak ada memaksa, Islam tak ada memaksa. Yang penting mereka tidak menyusahkan orang-orang di sekitar itu kan, dengan menyerang Islam. Ya, menyusahkan orang di sekitar. Bagi peluang lagi tu. Mana dah dalam sejarah, ya, kalau empire, seorang satu empire tu tak ada bagi muka, habis-habisan dihabiskan. Sapu habis. Islam bagi 4 bulan. Ustaz bayangkan. Mana terorisnya saya tak tahu lah nak kata apa. Ya, betul. Jadi kita ingin terus pada halaman 188 ya, bila bercakap tentang ini adalah peristiwa Allah. Kalau tadi pengumuman di depan Kaabah ataupun dah menang, tapi di flashback balik ya pada ayat yang ke-7 itu tentang satu perjanjian ya. Ini peristiwa sebelum peristiwa Fathu Mekah ini, iaitu Hudaibiyah. Kita baca ayat ke-7 sebagai ulang kaji kita yang akhir pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitanir كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. صدق الله. Bagaimana mungkin ada perjanjian selamat di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang yang kamu telah adakan perjanjian dengan mereka dekat Masjidil Haram ataupun dekat di Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Di sini ringkasnya apa yang kita dah belajar pada minggu ini, tuan-tuan sekalian, ialah orang bertakwa itu Ustaz ya, dia menjaga janji. Ya, menjaga janji. Sebenarnya yang buat perangainya adalah kumpulan yang musyrik itu sendiri kan, dalam perjanjian Hudaibiyah itu pada 6 Hijrah. Maka pada 8 Hijrah berlaku peristiwa Fathu Mekah disebabkan di peringkat 7 Hijrah itu berlakulah perjanjian yang dimungkiri, dan ini sebagai ulang kaji kita di peringkat hari ini. Dan mungkin dalam masa 1 minit akhir ini mungkin mesej daripada Ustaz kepada pendengar ya berkaitan dengan konsep yang kita dah belajar pada hari ini. Silakan.
Baik, peristiwa Hudaibiyah ni, bila sebut Hudaibiyah ni kita rasa sedih dah, setahun lebih tak boleh pergi umrah dah. Kalau pergi Mekah tu antara tempat yang memang kita kena pergilah, salah satu tempat yang mana mikat kita yang nak pergi buat umrah, mikat Hudaibiyah. Dia sebenarnya Hudaibiyah ni dia bukan laluan sebenar nak masuk ke Mekah. Dia kedudukan lebih kurang dalam 20 lebih kilometer. Asalnya Nabi nak pergi ikut jalan pintu yang utama, tapi datang informer Nabi SAW, tentera Khalid Al-Walid, dia tunggu dekat tempat masuk biasa tu. Maka Nabi berpaling pergi menuju ke Hudaibiyah, nak masuk daripada situ. Tapi kebetulan tentera Quraisy yang diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid ketika itu belum masuk Islam, maka dia dapat tahu, dia pergi pula dekat Hudaibiyah kat situ. Jadi berlakulah perjanjian yang mana ada perantaraan Sayyidina Uthman pergi masuk ke Mekah, beberapa hari tak balik sehingga menyebabkan kerisauan umat Islam, hampir jadi peperangan, maka tak jadi. Maka di situ perjanjian yang berlaku, maka umat Islam pada tahun itu tak boleh mengerjakan umrah. Nabi lakukan umratul qada pada tahun depan. So macam mana? Dekat situlah Nabi melakukan tahallul untuk menghalalkan diri daripada umrah, kalau tidak terikat dengan pantang larang ihram tu. Sepanjang itulah, kalau dia balik Mekah sampai bila tak boleh nak bersama dengan isteri, tak boleh tercabut rambut, tak boleh pakai berjahit. So nak tahallul tu kena sembelih. Jadi ini fiqah dia jugalah. Maksudnya siapa yang tak dapat masuk, kan kes tahun 2018 Ustaz yang pergi haji scam. Sampai dekat airport Jeddah kena hantar balik dekat Malaysia. Sedangkan dia dah berihram dekat atas kapal terbang tu. So balik tu orang tanya macam mana Ustaz? Jadi saya tanya ada niat bersyarat tak? Tak ada bersyarat gitu. Kena tahallul lah. Kena tahallul untuk bebaskan sebab dia dah berihram ketika kapal terbang. Sembelih Malaysia lah. Kat Malaysia lah. Macam mana kan? Ataupun kita kirim orang kat sana ke macam mana. Jadi itu fiqah. Maksudnya sahabat pun mentahallulkan dirinya. Maka di sini menunjukkan bahawa Islam diplomasi. Dari segi fiqah boleh berjanji dengan orang musyrik. Dalam bab kedamaian ni boleh berjanji, dan begitu juga dalam bab muamalat boleh ikat janji berjual beli dengan orang bukan Islam. Contoh ini dari segi hukum akam. So nak tunjuknya perjanjian itu berlaku, yang mana Ustaz Fazrul sebut perjanjian Islam, Rasulullah dan para sahabat pegang perjanji. Walaupun kata Allah dia ni bukan Islam, kita langgar, tak. Ya, wal muslimuna ala syurutihim. Orang Islam mestilah mengikut pada syarat-syaratnya, janji-janji dia. Memegang pada janji. Walaupun bukan orang Islam. Dah janji pegang. Ya. Tapi zaman sekarang duk langgar janji, main langgar saja. Jadi apatah lagi dengan orang Islam, bukan dengan orang Islam sendiri. Ini menunjukkan Islam cukup toleransi. Cuma yang langgar janji siapa? Kabilah-kabilah musyrikin yang nak menentang Islam. Islam yang memula peperangan ni bukan Islam yang memula peperangan. Inilah peringatan itu penting Ustaz ya, tentang betapa Islam, orang yang bertakwa jaga janji, dan kita doa pada Allah SWT agar kita betul-betul jaga janji walau dengan orang bukan Islam. Ya. Kerana ini panduan daripada Al-Quran. Kita berdoa pada Allah SWT sama-sama di hujung ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya persilakan Ustaz Dr. Syarizan untuk memimpin doa ringkas kita di hujung Ustaz ya. Betul Ustaz Tirmizi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua-dua ibu kami ya Allah. Dan ampunilah segala apa yang telah kami terlanjur ya Allah. Ya Allah, angkatlah kami daripada segala wabak, segala malapetaka yang menimpa kami pada hari ini. Ujian-Mu sangat besar ya Allah, maka ringankanlah ujian-Mu terhadap kami ya Allah. Ya Allah, jikalau dosa-dosa kami, kesilapan kami menyebabkan kemurkaan-Mu sehingga Engkau menurunkan bala ke atas kami ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Teruskanlah hidayah dia dalam hati kami, campakkanlah ketakwaan dalam hati kami. Begitu juga kepada seluruh umat Islam, anak sanak saudara kami, ahli keluarga kami, supaya kami berada di bawah hidayah-Mu ya Allah, sentiasa mengabdikan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sentiasa berada di dalam hati kami. Jadikanlah Al-Quran sentiasa membasahi lidah-lidah kami ya Allah. Jadikanlah kami insan yang cuba dan berusaha untuk memahami kalam-kalam-Mu ya Allah dan beramal dengannya ya Allah sebagai jalan hidup kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Syed Syarizan yang bersama pada hari ini mencerahkan kita beberapa halaman daripada surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Moga-moga ini akan menambahkan kefahaman kita, amalan kita, komitmen kita kepada Al-Quran untuk terus menyebarkan amalan takwa. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam gerakan ataupun tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform tuan-tuan menyumbang idea melebarkan intipati Al-Quran ini ke seramai mungkin, sebanyak mungkin organisasi agar keamanan, ketakwaan adalah bahasa bagi mereka yang bersama dengan Al-Quran. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 11 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus membina takwa, memegang janji dengan sekuat tenaga. Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.